Okay, Assalamualaikum. Sekarang kita akan continue untuk pengenalan ataupun apa itu konten bagi Pesticide Act 1974. Okay, untuk Akta Racun Makhluk Perosak pada tahun 1974. Ya, Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Okay, apa yang terkandung dalam Akta ni? Yang pertama adalah dia menegaskan mengenai the importation, manufacture of pesticide through registration and issuance of permit. Okay, maksudnya bila kerajaan nak menghasilkan permit, kebenaran untuk menggunakan, menghasilkan atau mengimport racun makhluk perosak ni, dia mestilah berpandukan dengan Akta Racun Makhluk Perosak 1974. Dalam Akta ni komplit mengenai detail-detail apa yang perlu ada, apa yang tak boleh ada, semua tu dia akan berpandukan pada Pesticide Act 1974. Okay, kemudian the control, sale and storage of the rule licensing method. Okay, bagaimana dia dijual, bagaimana dia disimpan, semua tu perlu dipatuhi melalui Akta Pesticide Act 1974. Okay, untuk racun makhluk perosak tidak boleh disimpan macam kita simpan barang yang biasa. Contohnya kita simpan dalam ofis ataupun kita simpan dalam rumah dan sebagainya. Kenapa tak boleh? Sebab some type of pesticide mempunyai evaporation. Okay, berlakunya evaporation ataupun dia meruap. Bila dia meruap, dia mendatangkan bahaya kepada orang yang berdekatan dengan dia. Okay, ini banyak pada racun makhluk perosak kelas 1A, iaitu label dia berwarna hitam. Racun ni meruap dan dia mudah terbakar. So dia sangat membahaya sebab racun kelas 1A ataupun label hitam ni, once dia kena je dekat kita, boleh mendatangkan kemudaratan yang menyebabkan kematian. So dia sangat bahaya. Okay, kemudian the control of pesticide residue in food through analysis and sampling of agricultural. Okay, segala sisa-sisa lebihan racun makhluk perosak yang ada dalam makanan akan dianalisis. Semua yang ada di ladang semua akan diambil sampel untuk memastikan dia mencapai piawai ataupun standard berapa banyak je yang boleh ada dalam tumbuhan tersebut. Sebab tu setengah racun dia akan nyatakan pada label dia, racun makhluk perosak mestilah digunakan sekurang-kurangnya 14 hari sebelum tempoh harvest ataupun tempoh penuaian. Okay, kenapa dia bagi tempoh 14 hari? Sebab racun tu lepas 14 hari dia memang akan hilang ataupun dia dah tak mempunyai concentration tinggi dalam sayur tersebut. So dia selamat untuk kita makan. Itu dipanggil sebagai shelf life. Maksud dia berapa lama je dia boleh bertahan dalam pokok tersebut. Ini berbeza. Kalau racun tu label dia lebih tinggi, lebih lama dia akan duduk dalam sayur tersebut. Okay, kemudian carry out investigation in connection with cases of poisoning. Okay, bila berlakunya apa-apa kejadian, apa-apanya kes melibatkan racun makhluk perosak, segala pendakwaan ataupun tindakan yang nak diambil, dia mesti berpandu kepada Akta ni. Okay, contoh dia kecuaian daripada majikan. Okay, racun makhluk perosak di tempat kerja tidak diletakkan dalam tempat yang berkunci. So dia mudah diakses oleh pekerja, kanak-kanak dan sebagainya. So mendatangkan kemalangan. So majikan akan didakwa berdasarkan Akta ni lah. Okay, supposedly majikan or employer mesti menghasilkan satu bilik yang terasing, isolated room dan berkunci untuk mengelakkan berlakunya benda yang tak diingini lah. Okay, kemudian the enforcement of law relating control of pesticide in mass media. Okay, mengenai penguatkuasaan undang-undang yang kita terapkan, yang kita sebarkan melalui melalui Facebook ke apa semua tu, ni yang akan control dia. So that tak adalah benda yang tak betul disebarkan. Okay, kemudian label yang ada dalam pesticide mesti patuh pada labeling regulation. Bagaimana label tu, dia tak boleh suka hati nak buat label macam mana dia nak. Dia mesti kena patuh ataupun dia kena ikut piawai cara nak buat label racun makhluk perosak. Contohnya, mesti letak tanda hazard. Dia tak boleh tak nak letak tanda hazard. Maksudnya tanda yang melambangkan dia bahaya. Tu perlu letak. Kemudian warna coding, warna label tu mesti ikut standard. Kalau ada 5 warna tu sahaja yang boleh ada. Jangan nak letak warna pink ke, warna purple ke, ikut suka-suka, tak boleh. So benda ni perlu patuh pada peraturan. Okay, dan last sekali, control of a pest control operator.
Okey, maksud dia mesti kawal untuk mengawal orang yang menggunakan racun ni. So tak adalah dia digunakan dengan sewenang-wenangnya. Itu yang ada dalam Pesticide Act 1974. Okay, provision that have been implemented under this act. Maksudnya apakah tindakan yang telah diimplement, yang telah dilaksanakan berdasarkan Act 1974, Pesticide Act 1974. Okay, yang pertama, registration of pesticide. Okay, melalui akta ni, racun makhluk perosak didaftarkan mengikut standard yang dibenarkan, yang diminta lah. Okay, kemudian nombor 2, issuance of permit to import pesticide. Okay, maksudnya kat sini, bila dah ada akta ni, barulah kita boleh minta permit untuk kita import racun makhluk perosak. Sama ada untuk tujuan educational, pendidikan, untuk research, untuk kajian, semua tu mesti ada permit dia melalui akta racun makhluk perosak ni. Okay, kemudian nombor 3, kita boleh monitor kesan residu racun tersebut, residue of the pesticide in our crops, dalam kita punya tanaman. Okay, number 4, the investigation into the death and injury of pesticide. Okay, segala kes-kes melibatkan kematian ataupun kecederaan, semua tu direkodkan dan akan diambil tindakan. Okay, nombor 5, control of pest advertising. Okay, so dia mengawal iklan untuk produk-produk racun makhluk perosak ni. Okay, contoh dia, perasan tak bila kita tengok TV iklan Shieldtop, mesti dia akan letak label ini adalah iklan racun makhluk perosak. Okay, benda tu adalah compulsory. Dia perlu letak benda tu supaya kita aware. Memang kita tahu tu Shieldtop tu untuk bunuh nyamuk dan sebagainya, tapi itu adalah compulsory, perlu ataupun wajib dia letakkan pada iklan dia. Okay, kemudian nombor 6, control of pest control operation. Maksud dia mengawal penggunaan racun makhluk perosak. Nombor 7, control the label. Okay, label racun makhluk perosak perlulah ikut kepada piawai. Dan last sekali, nombor 8, control of air spray pesticide. Okay, racun yang jenis spray ni perlu dikawal sebab dia digunakan dengan senang dan mudah dapati. So tak bolehlah kita biar dia senang-senang je untuk digunakan sebab dia akan mendatangkan kemudaratan. Okay, ni adalah contoh pesticide label. Ni contoh dia. Kita boleh berpandukan kepada ni. Okay, ni adalah hazard hazard label lah. Okay, tapi untuk Malaysia, kita punya standard kita lain. Beza dengan ni sebab kita ada coding, ada kelas, ada warna dan sebagainya. Okay, pesticide regulation for highly poisonous. Pesticide regulation highly poisonous pesticide is a regulation aimed at controlling and limiting the use of some type of pesticide. Okay, dalam pesticide regulation ni, tujuannya adalah untuk kontrol dan kurangkan penggunaan sesetengah jenis racun makhluk perosak. Okay, setengah racun makhluk perosak ni sangat powerful, sangat kuat dan dia perlu dikawal. Kenapa? Kalau tak, dia mendatangkan kemudaratan. Okay, kawal tu dari segi penggunaan, penyimpanan, semua tu perlu dikawal. Okay, these are 3 types of pesticide that are controlled. Ni contoh 3 racun makhluk perosak yang dikawal. Okay, contoh dia yang pertama kita ada paraquat. Okay, paraquat ni memang dikawal dan telah pun di-ban. Okay, paraquat ni dia ada campuran-campuran, dia bukan ada campuran, dia ada pecahan-pecahan lain yang menggunakan bahan aktif paraquat. So yang ni memang dikawal dan dah pun di-ban. Okay, yang pertama, yang kedua monocrotopos, iaitu racun makhluk perosak untuk serangga. Racun ni sangat power dan kebanyakan serangga memang akan mati lah kalau kena racun ni. So dia dikawal. Okay, dan seterusnya adalah metadimorphos. Okay, ni pun racun yang dikawal. Ni pun juga adalah racun serangga. Dia sangat kuat dan efek dia pun lama pada pokok tersebut. Okay, seterusnya kita tengok pada Plant Quarantine Act 1976. Okay, dalam akta amend and consolidate the law relating to the control, prevention, eradication of agricultural pests, movement of pests in international trade. Okay, itu yang dimasukkan dengan Plant Quarantine Act. Maksud dia kat sini, okay, contoh gambar kat sini ni lah MAKIS, iaitu Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia. Okay, mereka ni lah yang bertanggungjawab dalam kuarantin
Dia yang kontrol, dia mengelakkan masuknya sumber-sumber bahan racun makhluk rosak ataupun tumbuhan, haiwan daripada luar negara dengan sewenang-wenangnya. So kalau kita tengok rampasan-rampasan racun ke, pokok ke, haiwan ke, semua tu tu adalah bidang MAKIS. Dia yang menguatkuasakan undang-undang, terutama lagi melibatkan international. So tu lagi membahaya lah. Okay, dalam regulation ni, okay, ni ada punya regulation dia, undang-undang dia, yang mana yang pertama, segala bahan ataupun the manner of entry upon land and the notice if any to be given prior to such entry. Maksud dia, kemasukan dia bukan saja melibatkan udara tapi melibatkan darat. Untuk sempadan dia tak kisahlah kat mana janji sempadan tu Malaysia, so perlulah dikawal kat situ. Okay, kemudian nombor 3, to conduct of the examination and inspection. Maksud dia segala apa yang ada perlulah dinilai dan buat pemeriksaan supaya tak mendatangkan benda-benda yang membahaya. Okay, kemudian nombor 4, the notification of owner or occupier of land of any plant found to be diseased with a dangerous plant. Okay, perlu dia notify sama ada pemilik ataupun pengguna kawasan tu pokok dia mempunyai disease ataupun serangga yang membahaya. Contohnya kawasan tu ada risiko bahaya, dia ambil pokok daripada situ dan dibawa ke tempat lain. Tu penting kan. Dia perlu make sure benda tu tak berlaku. Okay, kemudian the form of notice and order to be made by the director of any inspecting officer. Okay, maksud dekat sini notice yang ada perlulah daripada inspecting officer tersebut. Okay, kemudian the control of and the condition of governing the import and export. Okay, maksud kat sini dia perlu kawal segala control export ataupun import produk-produk racun makhluk rosak ke, cutting daripada tumbuhan ke. Cutting daripada tumbuhan ni kita boleh propagate. Contoh kita ambil cutting daripada negara luar, kita bawa balik, kita boleh propagate pokok tu kat sini. Tapi dia kena, MAKIS kena make sure pokok yang kita nak bawa balik tu, adakah dia akan merosakkan ataupun tidak kita punya ekosistem. Contohnya kita ambil pokok tu, memang dia mempunyai nilai perubatan yang tinggi di luar negara. Tapi bila kita bawa balik sini, sebenarnya dia adalah pest. Dia akan merosakkan kita punya sistem tanaman yang lain. Dia mudah tersebar dan sebagainya. Itu adalah sifat herba. Herba ni kebanyakannya adalah datang pada rumpai. Rumpai ni dia adalah invasif. Dia merosakkan. Bukan merosakkan, dia mudah occupy ataupun mudah untuk berlawan dengan spesies-spesies yang lain. Okay, kemudian the control of any pest or plant present in Malaysia for purpose of the prevention of plant disease. Okay, maksudnya tujuan dia adalah untuk mengelakkan berlakunya spreading of disease, iaitu penularan penyakit daripada tumbuhan. Okay, kemudian the obtaining from all civil, military, naval, air police or other organization of force present for time being or established in Malaysia. Okay, maksud dia kat sini tak kisah daripada siapa-siapa, daripada civil ke, military ke, daripada siapa, bantuan untuk prevent introduction of any dangerous pest or noxious plant, or to the eradication of control of such dangerous plant in present in Malaysia. Okay, dia mendapatkan segala bantuan untuk mengelakkan penularan penyakit ataupun perosak ni di Malaysia. Okay, dan last kali adalah the imposition of fees, maksudnya dia punya denda. Okay, denda dia yang kenakan adalah penalty of a fine not exceeding RM1,000 or imprisonment of not exceeding 6 months or both. Okay, ni contoh dia punya denda. Ada juga denda yang lebih mahal bergantung pada nilai rampasan ataupun nilai kesalahan yang dibuat. Okay, ni ni terkandung bawah Plant Quarantine Act 1976. Okay, ni antara racun makhluk perosak yang dah pun diharamkan di Malaysia. Okay, yang apa awak nampak semua kat depan ni, ini adalah bahan aktif. Okay, contoh dia kat sini kita ada nombor 13, DDT. Okay, DDT ni adalah racun pokok yang sangat kuat, yang mana dia boleh bunuhlah pokok tu. So DDT ni pernah digunakan semasa peperangan US dengan Vietnam. Masa ni dia digunakan untuk hapuskan hutan untuk perang dengan gerila Vietnam. So waktu ni lah
US boleh menang sebab dia menggunakan racun ni, dia attach pada kapal terbang dan dia sebarkan pada hutan. So pokok semua mati. So racun ni dah pun diharamkan. Okay, walau bagaimanapun racun-racun semua yang dah diharamkan kat depan ni masih ada diguna pakai sebab dia tukar nama dan sebagainya. Okay, contohnya ni, ni latest saya search. Okay, awak boleh beli racun paraquat ataupun Wesco 245T 3 killer maknanya racun membunuh pokok. Okay, ni nombor 1 ni, ni racun yang dah diharamkan tapi masih dijual dan pada harga yang murah. So nampak tak, kita ni enforcement berlaku tapi masih ada lagi penambahbaikan yang boleh dibuat kat sini. Maksudnya penjualan dia kedai mungkin dah stop sepenuhnya tapi secara online masih berleluasa lah. So once awak dah bekerja dalam bidang ni, awak akan nampak lah racun ni sebenarnya susah untuk kita kontrol sebab kan supply untuk dapatkan benda ni masih ada dan demand dia pun masih ada. So kita kena educate kita punya masyarakat, society untuk tidak menggunakan lagi racun ni kerana dia boleh mendatangkan bahaya kepada kita. Okay, seterusnya Quarantine Regulation 1982. Okay, Plant Quarantine Regulation 1981 okay, diguna pakai pada 31 Mac 1981. Okay, dalam Plant Quarantine Regulation 1981 dia lebih memfokuskan kepada movement of beneficial organism, carrier, growing media, non-plant article, pest plant between Sabah and Federal Territory of Labuan. Okay, ni lebih diguna pakai pada negeri Sabah dan juga pada Labuan. So dia sama je macam Quarantine Act tadi tapi ni digunakan pada Sabah dan juga Labuan. Okay, kelas ni contoh tindakan Jabatan Pertanian pantau jualan racun makhluk perosak tidak berdaftar. Okay, ni contoh dia. So nampak tak dekat sini dalam artikel ni dia mengatakan pelbagai taktik digunakan penyelundup untuk membawa masuk racun makhluk perosak yang tidak berdaftar dan dijiran melalui pintu masuk negara. So sebab itulah tadi kita dapat nampak ada lagi dijual secara online sebab kebanyakan racun ni dah tak ada pun kat Malaysia. Dah tak boleh proses pun di Malaysia tapi dibawa masuk daripada negara luar. So Jabatan Pertanian memang bekerja keras lah untuk membasmi kegiatan ni supaya tidak ada lagi penjualan racun makhluk perosak yang dilarang ni di Malaysia. Okay, so itu saja untuk chapter 1 iaitu Introduction to Plant Care and Law iaitu undang-undang dia. Okay, so dekat gambar ni dia sebenarnya adalah satu gambaran yang menerangkan bukannya orang ni dia sengaja nak bawa insek ataupun serangga ni, tapi sebenarnya bila dia berjalan secara tak langsung benda tu kadang ada di baju dia, mikrob ke penyakit dan sebagainya ada melekat kat baju kita tapi kita tak perasan. So once kita travel, kita pergi melawat online dan sebagainya, kita secara tak langsung kita adalah vektor. Vektor tu maksudnya kita ni lah yang membawa dia, menyebarkan dia. So itulah gambar ni dia menunjukkan mengenai senangnya bagaimana senangnya penyakit atau perosak tu untuk tersebar. So itu saja untuk chapter 1